اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat yang ke-7. Sebelum tu kita tengok tadabbur pengajaran ayat daripada 1 sehingga 6. Pertama, pengajaran daripada ayat 1 hingga 4 digabungkan. Pengajaran ayat 1 hingga 4. Okey, pengajaran pertama ketetapan uluhiyah Allah Azza wa Jalla, iaitu hanya Dia sahaja yang berhak dan layak disembah. Yang kedua, antara dua nama Allah yang teragung ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kerana kedua nama ini mengandungi makna kesempurnaan zat Allah, sifatnya dan perbuatannya. Bahkan semua sifat dan perbuatan Allah tidak mungkin ada
tanpa dua nama ini. Salam. Yang ketiga, hidupnya Allah berbeza dengan hidupnya makhluk. Iaitu hidup Allah azali, tidak ada permulaan, dan abadi, tidak ada penghujungnya, tidak ada pengakhirannya. Yang keempat, setiap sesuatu sentiasa berhajat dan bergantung kepada Allah. Sebaliknya, Allah Maha Kaya dan tidak berhajat kepada sesiapa atau apa-apa. Yang kelima, Allah Maha Tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan sifatnya. Yang kelima, yang keenam, Al-Quran diturunkan hanya dari Allah. Yang ketujuh, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaannya. Antaranya ialah Al-Quran hanya diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang ke-8, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengandungi kebenaran dan tidak ada satu pun yang batil.
Yang ke-9, sesiapa yang beriman dengan Taurat atau Injil, maka dia wajib beriman dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab Taurat dan Injil dan sekaligus membatalkan kedua-duanya, membatalkan syariat kedua-duanya. Okey, terputus. Tak diulang. Membenarkan kitab Taurat dan Injil Dan sekaligus membatalkan syariat kedua-dua kitab tersebut. Yang ke-10, rahmat Allah yang sangat besar dan paling utama ialah dengan menurunkan kitab-kitabnya sebagai panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ke-11, Al-Quran tidak mungkin dijadikan sebagai petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia kecuali setelah ditadabburinya dan diamalkan. Yang ke-11, hidayah Al-Quran terbagi kepada dua. Yang 12. Yang ke-12, hidayah Al-Quran terbagi kepada dua. Hidayah ilmu dan irsyad, yang kedua hidayah taufik dan amal. Sambungan, hidayah ilmu dan irsyad boleh diberi oleh semua manusia, sama ada ulama atau orang biasa. Manakala hidayah taufik dan amal adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan diberi kepada mereka yang
betul-betul bersungguh untuk mencarinya. Yang ke-12, 13. Semua kitab-kitab Allah adalah furqan, yang membezakan antara hak dan batil, antara benar dan dusta, antara mukmin dan kafir. Yang ke-14, semakin manusia mentadabbur Al-Quran, semakin manusia jelas perbezaan antara hak dan batil, iman dan kufur, tauhid dan syirik. Yang ke-15, dengan Al-Quran manusia terbahagi kepada dua golongan. Satu yang kufur kepada Al-Quran, maka bagi mereka azab yang pedih. Kedua yang beriman dengan Al-Quran, bagi mereka balasan syurga yang kekal abadi. Kita ambil satu ayat lagi, tadabbur ayat yang kelima. Pengajaran ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Pengajarannya, Allah memberi amaran kepada sesiapa yang mengingkari perintahnya, bahawa tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada ilmu Allah. Dan semuanya akan dihisap dan dibalas. Walaupun sebesar zarrah. Okey, pengajaran ayat 6 kita gabung dengan ayat malam ni. Besok insya-Allah kita sambung tadabbur.
Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihatun. Kaitan ayat ni dengan ayat semalam ataupun ayat sebelum ayat ni, ayat 6. Cuba tengok ayat 6 cerita pasal apa? Wallazi yusawwirukum, kan? Betul? Wallazi yusawwirukum. Dia yang membentuk kamu fil arham, dalam rahim. Makna Allah cerita permulaan ciptaan manusia. Tiba-tiba lepas ayat tentang ciptaan manusia, Allah cerita pasal apa? Dia yang telah menurunkan kepada engkau kitab. Yang ada berkaitan. Permulaan ciptaan manusia, kemudian Allah cerita pasal penurunan kitab Al-Quran. Makna seolah Allah nak beritahu, tujuan aku bentuk kamu, aku cipta kamu supaya kamu akhirnya hidup berpandukan Al-Quran. Inilah manual kamu untuk hidup di dunia, kan? Dia sama dengan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama Al-Quran, kemudian khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Ini surah apa ni? Dah bocor kat sini, kan? Okey. Cuba tengok Allah beritahu apa ni tentang sifat Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Dan sayangnya Allah pada hambanya, yang pertama bukan Allah cipta matahari ataupun cipta bulan ataupun cipta langit dan bumi. Tapi rahmatnya Allah kepada manusia yang paling utama ialah Allamal Quran. Allah mengajar Al-Quran. Lepas tu Allah kita khalaqal insan. Dia telah mencipta manusia. Cuma beza ayat yang kita belajar malam ni dengan surah Ar-Rahman apa dia? Apa perbezaan? Kalau surah ayat yang kita belajar ni, Allah cerita pencipta manusia dahulu, kemudian Allah cerita turun kitab. Kan? Ikut tertib lah. Cipta dulu, baru Allah turunkan kitab sebagai panduan. Tapi dalam surah Ar-Rahman, Allah terbalik. Allah sebut apa dulu? Allah sebut mengajar Al-Quran dulu, baru Allah sebut ciptaan manusia. Ini tak ikut tertib. Itu antara bentuk apa ni? Dia tasriful ayat. Allah mempelbagaikan bentuk ayat Quran. Yang ni Allah sebut cipta manusia dulu, barulah Al-Quran. Yang ni Allah sebut tujuan manusia dicipta untuk belajar Al-Quran. Baru Allah kata cipta manusia. Tapi Allah sebut dulu, inilah matlamat aku cipta kamu. Maknanya kalau kamu ada kat dunia tak faham Quran, ciptaan kamu sia-sia. Tidak ada makna. Kan? Dan di sini Allah guna perkataan apa? Allama. Bukan hafizah. Allah tak kata Ar-Rahman hafizal Quran. Ataupun Ar-Rahman qara'al Quran. Allama, apa makna allama? Bukan. Allama mengajar. Allah yang mengajar Al-Quran. Bila Allah mengajar Al-Quran, mana ada proses pembelajaran. Bila proses pembelajaran, mesti ada ilmu, mesti ada kefahaman. Mana ada orang belajar sampai tak faham, kan? Bila belajar, mesti faham. Dan bila faham, mesti amalkan. Jadi inilah tujuan Quran, inilah tujuan utama manusia dicipta, supaya belajar Al-Quran. Kenapa? Sebab Quran adalah panduan untuk manusia. Okey. Kita balik pada ayat kita. Huwa, dia. Allazi, yang. Anzala, telah menurunkan. Alaika, ke atas engkau.
Alkitab, Al-Quran. Okey. Di awal ayat Allah sebut tak? Allah dah sebut tak Allah telah menurunkan Al-Quran? Di awal ayat surah Ali Imran. Ada kan? Kitab kan? Sini pun kitab juga dalam ayat kedua kan? Dan sekarang Allah ulang lagi menunjukkan apa? Penting. Cuma ayat sebelum ni Allah sebut Allah menurunkan 3 kan? Taurat, Injil, Al-Quran. Sekarang Allah hanya sebut Al-Quran. Sebab apa? Sebab Quran adalah kitab yang terakhir dan Quran adalah kitab yang membatalkan semua kitab-kitab yang lepas. Okey, Allah guna perkataan apa? Anzalah. Kenapa Allah guna perkataan anzalah? Boleh je Allah guna perkataan memberi kan? Mepaskan. Quran tu daripada atas. Kenapa? Sebab yang memberinya ialah Allah dan Allah berada di atas. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tu yang betul-betul boleh menurunkan sesuatu daripada atas hanya Allah. Ada tak manusia boleh bagi surat ke apakah daripada atas? Ada. Jadi perkataan anzalah juga membuktikan bahawa Quran daripada Allah, bukan daripada Muhammad. Kalau daripada Muhammad perlu tak Allah turunkan? Tak perlu. Jadi kuasa yang boleh menurunkan sesuatu daripada atas hanya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam bahasa Arab sepatut dia susunan ayat macam ni. Anzala al-kitab alaika. Kalau belajar bahasa Arab, ini fi'il, perbuatan. Dan dalam fi'il ni ada fa'il, pembuatnya. Kalau kita terjemah apa? Dia telah menurunkan. Maka lepas tu teruslah dia panggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek lah. Saya bagi surat kepada awak. Kepada awak tu last kali kan? Tapi kalau saya buat ayat macam ni, saya bagi kepada awak surat. Apa maksud tu? Faham? Sepatut susunan bahasa Arab macam ni. Dia telah menurunkan kitab lah kepada engkau. Kepada engkau tu last. Tapi ayat ni dah diturunkan, dia menurunkan kepada engkau kitab last kali. Allah nak tekankan apa? Allah nak tekankan. Ni, kitab ini hanya diturun kepada engkau saja. Siapa yang mendakwa dia dapat wahyu, pembohong. Yang kedua, Allah nak beritahu kemuliaan Nabi Muhammad. Sebab kitab ni mulia dan daripada Allah yang agung, pastilah diturun juga kepada orang yang mulia. Jadi jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Jangan kita tak peduli pada sunnah dia. Jangan kita tak peduli pada hadis-hadis sahih. Sebab dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita lebihkan guru kita daripada Nabi. Itu dah melampau. Okey. Minhu, daripada kitab itu minhu, darinya ayatun, ayat-ayat muhkamatun. Muhkamatun al-hukmu asal dia daripada makna dia al-man'u. Al-man'u, halang. Jadi al-hukmu, al-hakim, al-hikmah, semua daripada berkata al-hukmu, yang berasal makna dia ialah al-man'u, halang. Apa kaitannya? Iaitu kalau hikmah, maknanya kalau orang tu ada hikmah, makna hikmah tu menghalangnya daripada melakukan perbuatan yang tak sesuai dengan diri dia. Makna kalau dia buat perbuatan yang sesuai dengan diri dia, dia ada hikmah. Bila dia buat perbuatan yang tak layak dengan diri dia, dia tak ada hikmah. Kan? Macam orang tua duk apa ni? Main apa? Yoyo kan? Itu tak ada hikmah. Ataupun main apa? Dam.
Tak ada hikmah. Kenapa? Sebab dia buat perbuatan yang tak layak dengan dia. Okey. Jadi nak terjemah apa ni? Daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ada dua jenis. Pertama, ayat yang muhkamah, yang memang sesuai untuk manusia dan sesuai dengan datang daripada Allah. Tak mungkin benda yang tak masuk akal ke, tak mungkin. Dan ada ulama menterjemahkan muhkamat ialah ayat yang jelas maksudnya. Ayat-ayat yang jelas. Tu ada kat depan. Dan ayat muhkamat ni, hunna, ia adalah, hunna balik pada ayat muhkamat, ia adalah ummul kitab. Ummu apa makna? Ibu. Ummu dalam bahasa Arab boleh terjemah ibu dan boleh terjemah sebahagian besarnya. Ataupun asas Al-Quran, ayatnya adalah muhkamat. Yang mutasyabihat tu datang sikit je, bukan yang asal. Okey. Ataupun antara muhkamat dengan mutasyabihat, mungkin yang muhkamat tu 90%. Itu makna ummu. Asal kitab Al-Quran. Dia terjemah apa? Ummu. Ibu ataupun pokok lah. Sebab itulah surah Fatihah salah satu namanya apa? Ummul Kitab. Sebab surah Fatihah tu merangkumi semua maksud sebuah Al-Quran. Okey. Wa ukharu, dan yang lain, maknanya selain pada muhkamat adalah mutasyabihat, yang antara terjemahan dia ialah yang kurang jelas. Okey. Apa maksud dia? Dia ayat Quran ni mubin. Allah kata mubin kan? Apa makna mubin? Jelas. Tiba-tiba dalam ayat ni Allah kata ada yang muhkamat, ada yang jelas, dan ada yang kurang jelas. Tapi ayat lain banyak ayat Allah kata mubin. Quranun mubin. Jadi macam mana kita nak faham? Sekali kata jelas, sekali kata ada yang jelas, ada yang tak jelas. Apa dia? Yang jelas tu yang mudah difahami. Yang tak jelas? Ada beberapa makna. Ada berapa? Makna atau maksud. Jadi kenapa Allah kata mubin kalau masih ada yang kurang jelas? Supaya manusia mentadabur. Apa dia? Yalah, kan ayat ada ayat Allah kata mubin. Allah tak kata mubin jelas kecuali beberapa ayat. Banyak kita jumpa Quran mubin, ayatul bayyinat kan. Jadi Allah tak kata kecuali. Tapi dalam ayat ini Allah seolah macam bagi dua pula kan. Jawapannya, antara jawapan ulama ahli tafsir ialah sebenarnya semua ayat Al-Quran jelas. Semua jelas. Yang tak jelas ni hanya kepada sebahagian orang. Ada sebahagian orang tak jelas, tapi sebahagian ulama ataupun sahabat jelas, clear. Saya bagi contoh lah. Dia tak jelas ni sebab apa? Ulama kata satu, qillatul ilmi, sebab ilmu dia sikit. Bukan sebab ayat tak jelas, tapi sebab ilmu dia sikit. Mana kalau dia ilmu banyak, jelaslah. Yang kedua, qillatu al-fahmi. Kadang-kadang ilmu banyak tapi kefahaman dia kurang. Kan? Ada orang banyak ilmu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok tafsir kan, ada tafsir satu ayat boleh keluar 2 pengajaran. Ada tafsir lain ayat yang sama boleh keluarkan 20 pengajaran. Mungkin berbeza dari segi ilmu ataupun berbeza dari segi kefahaman.
Yang ketiga, qillatu at-tadabbur. Kurangnya tadabbur. Dah ilmu banyak, faham pun banyak, tapi tadabbur kurang. Tadabbur ni lebih daripada faham maksud-maksud yang tersirat. Sebab yang keempat yang jadi tak jelas ni kepada sebahagian orang ialah su'il fahmi, kefahaman yang buruk. Ini yang betul-betul ada niat nak menyelewengkan ayat Quran. Maka tengok dia kata ayat tak jelas. Pada Allah dah bagi kaedah, kalau ayat tak jelas maka balik kepada ayat yang muhkamat. Contohlah ada satu ayat Allah kata apa? Pokok zakum tumbuh daripada mana? Min aslil jahim. Allah kata pokok zakum tumbuh daripada api neraka. Orang musyrik kata apa? Tak masuk akal. Mana mungkin pokok tumbuh dalam api? Logiknya apa? Terbakar. Ni su'il fahmi. Jadi ulama kata itu antara ayat-ayat yang mutasyabihat, yang boleh mengelirukan sebahagian orang, bukan semua orang. Dan ada ayat yang kita dah belajar surah Al-Baqarah. Ada ayat Allah kata wanita yang wafat, yang suaminya meninggal, berapa lama iddah dia? 14 hari kan. Tapi ada satu ayat surah Baqarah juga, dia kena tulis wasiatkan dalam tempoh setahun. Jangan keluarkan isteri dan bagi muta'ah kepada isteri masa setahun. Yang tu kata 14 hari. Yang ni kata setahun. Itu ayat mutasyabihat. Tapi bagi siapa? Orang yang sedikit ilmu. Orang yang banyak ilmu dia kata apa? Ayat yang 14 hari menasahkan, membatalkan hukum ayat yang iddah dia setahun. Boleh faham? Okey. Itu satu pendapatlah apa maksud ayat mutasyabihat, iaitu mutasyabihat di sisi sebahagian orang. Sebahagian orang lain jelas clear. Yang kedua, ada ulama mengatakan ayat mutasyabihat ni ialah ayat sifat. Istiwa, tangan Allah, muka Allah kan. Ramai tak yang bergaduh? Ramai. Bukan setakat bergaduh, menyesatkan, mengkafirkan. Jadi ulama kata ayat tu daripada ayat mutasyabihat, yang makna dia tak jelas. Tapi pendapat yang paling kuat, kena ada huraian. Contohlah istiwa kan. Istiwa. Pendapat mazhab salaf ataupun para sahabat tabi'in, termasuklah 4 imam, dia kata istiwa ni dari segi makna dia muhkamat. Dari segi makna dia muhkamat. Makna dia diketahui apa dah? Bersemayam. Makna dia muhkamat. Tapi dari segi apa ni? Dari segi kaifiyah, cara Allah bersemayam mutasyabihat. Nanti Allah akan sebut ni, tidak ada yang mengetahui takwil kecuali Allah. Apa yang Allah saja tahu, iaitu cara bentuk sifat Allah. Tapi makna kita tahu. Sebab tu bila Imam Malik ditanya apakah istiwa, apa jawapan Imam Malik? Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa maknanya tidak majhul ataupun maklum, diketahui, iaitu bersemayamlah. Tapi bila pergi yang step kedua, macam mana Allah bersemayam? Kata Imam Malik, ghairu ma'qul wal kaifiyah ghairu ma'qul. Apa maksud ghairu ma'qul? Cara Allah bersemayam tak masuk akal untuk ditanya. Ataupun maksud akal manusia tak boleh nak
Bayangkan, kenapa? Sebab laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada setengah orang dia kata ayat mutasyabihat ni semua mutasyabihat. Makna pun mutasyabihat. Itu tak betul. Bila dia kata makna istiwa pun mutasyabihat, dia buat apa? Dia buat apa? Takwil, tukar makna. Itu bukan mazhab as-salaf. Okey. Tangan Allah. Kita boleh kata mutasyabihat dari sudut dan muhkamat dari sudut yang lain. Muhkamat dari segi apa? Makna dia. Ya, mutasyabihat dari segi apa? Bentuk kaifiah tangan tu. Laisa kamitslihi syai'. Itu mutasyabihat. Yang tidak ada yang tahu melainkan Allah. Boleh? Ada orang kata, kalau kita kata istawa alal arsh. Istawa alal arsh. Allah bersemayam di atas arsh. Dia kata, kalau kita mengisbatkan, mengesahkan Allah bersemayam di atas arsh, pertama dia kata dia menyerupai manusia. Sebab yang bersemayam ni manusia. Tapi kita dah beritahu laisa kamitslihi syai'un, Allah bersemayam tapi tak sama dengan manusia. Kan? Yang kedua, dia kata apa? Kalau Allah bersemayam di atas arasy, sebelum Allah cipta arasy, Allah dekat mana? Dia tanya kita pula. Kita nak jawab apa? Jadi dia nak menuduh kita, kalau kita kata Allah berada di atas arasy, mana sebelum ada arasy Allah tak ada lah. Sebab Allah hanya berada di atas arasy. Bila arasy ada, Allah tak ada. Boleh? Kita nak jawab macam mana? Allah bukan untuk mencipta apa Ha? saja. Jadi kita arasy. Tak, maksud dia bila kita kata Allah bersemayam di atas arasy, Allah berhajat pada arasy. Bila sebelum arasy ada, Allah tu tak adalah sebab tak ada tempat. Kau faham soalan? Macam mana nak jawab? Kalau tak boleh jawab, tak boleh depan dengan Allah tak berhajat kepada makhluk. Dia mempunyai sifat mencipta. So dia mencipta apa dia nak cipta. yang mengatakan bila kita kata Allah bersemayam di atas arasy dan dia kata maka Allah berhajat, itu kamu yang kata. Kami tak kata pun. Kami hanya mengatakan apa yang Allah kata tentang diri dia. Apa yang Allah kata? Dia bersemayam di atas arasy. Kami pun sebut apa yang Allah sendiri cakap tentang diri dia. Pasal Allah berhajat tu memang semua kita tahu. Kalau Allah berhajat, dia tak layak jadi Tuhan. Kan? Yang kedua, kenapa kita nak tahu di mana Allah berada sebelum dia cipta arasy? Adakah itu urusan kita? Allah perintah kita bukan supaya kita ambil tahu di mana Allah berada sebelum arasy diwujudkan. Tak. Tugas kita sebagai hamba ialah hamba-hamba. Jadi jangan tanya soalan macam bos pula. Kamu duduk kat mana sebelum ni? Dan Allah bila langit hancur semua kan? Arasy ni tak duduk kat mana? Arasy kat mana? Atas langit. Okey, bila langit dah hancur, arasy duduk kat mana pula? Kalau pakai logik akal mereka lah. Langit semua hancur, bumi semua hancur, Allah duduk kat mana pula? Kita tanya dia balik. Kamu kata Allah duduk di mana-mana kan? Okey, kalau semua dah hancur, Allah duduk kat mana pula? Jadi jangan tanya soalan yang bukan urusan kita. Sebab tu Allah kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Ini kita bukan berfikir, kita hanya mengatakan apa yang Allah kata. Apa yang Allah sebut, kita sebut. Tanpa tambah, tanpa kurang. Okey. Jadi boleh faham antara mutasyabihat dengan muhkamat. Muhkamat ni banyak ayat
Allah kata wa aqimus salah. Muhkamat ke mutasyabihat? Muhkamat. Qul huwallahu ahad. Muhkamat tak? Muhkamat. Okey, kemudian Allah kata fa ammal lazina. Adapun allazina, orang-orang yang fi dalam hati-hati mereka. Zaighun, apa makna zaighun? Condong dari kebenaran ataupun condong kepada kesesatan. Kesesatanlah senang. Adapun orang yang dalam hati mereka kesesatan, fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti matasyabaha, apa yang tasyabaha. Tasyabaha apa dah? Yang mutasyabihat, apa yang samar-samar. Minhu, darinya, dari Alkitab. Apa maksud ni? Ini orang kalau macam yang keempat tadi kan, apa, su'ul fahmi, yang memang hati dia ada penyakit. Bila jumpa ayat mutasyabihat ni, dia tak balik pada muhkamat. Dia sifir dia, kaedah dia, bila ada ayat mutasyabihat kena balik pada muhkamat. Kenapa? Sebab muhkamat ummul kitab. Ini yang asal. Tapi orang yang ada penyakit dalam hati, dia kata tengok Quran, mengilurukan, bercanggah. Jadi akhirnya dia ikut apa? Dia berkeras dan tetap dengan ayat mutasyabihat. Dia tak balik kepada ayat muhkamat. Kenapa? Apa tujuan? Ibtigha'a. Kerana mencari ta'wilah. Ta'wilah apa dia? Ta'wil ni ada makna tafsir, ada makna menukarkan makna daripada yang asal kepada makna yang lain. Dia terjemah apa? Tafsiran. Dia kena ada huraian. Ta'wil ni ada yang cantik, ada yang elok. Sebab ta'wil ni asalnya makna tafsir. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Dan Allahumma faqihu fid din. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas, faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Cuba terjemah. Ya Allah, berilah kefahaman agama yang mendalam kepadanya, dan wa'allimhu, ajalahnya. Itu tafsir. Jadi tafsir ada makna cantik, ada makna yang tercela. Ta'wil dalam ayat ini makna dia tercela, iaitu orang yang ada penyakit dalam hati, bila jumpa ayat mutasyabihat, dia ikut ayat mutasyabihat, dia tak nak kembali pada ayat muhkamat. Apa tujuan? Tujuan pertama, dia kerana nak mentafsirkan ayat ikut kehendak dia, mana nak menukarkan makna. Apa dia? Penulis tak datang boleh ni. Apa dah? Ibtigha' fitnati kemudian wa ma ya'lamu.
Ini tulisan saya sebenar. Mana lebih cantik daripada ini? Okey. Jadi orang yang sesat dalam hatinya, dia akan ikut ayat yang mutasyabihat, tak nak kembali pada muhkamat. Apa tujuan? Pertama, kerana mencari fitnah di sini apa maksud? Kita banyak jumpa fitnah dalam Quran. Ada makna syirik kan? Ada makna apa? Musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli kan? Di sini fitnah apa makna dia? Fitnah di sini maksud dia menghalang orang daripada agama, daripada kebenaran. Dia terjemah apa? Dah hilang khusyuk lah. Dia terjemah apa? Fitnah ni, fitnah. Dia tak terjemah. Dia makna dia ialah mereka highlightkan ayat mutasyabihat dan tak nak kembali kepada muhkamat sebab dengan tujuan nak halang orang supaya jangan dekat dengan Quran sebab Quran ada keraguan. Quran tak jelas. Itu maksud fitnah. Mencari senangnya kerana menghalang. Menghalang manusia dari kebenaran. Ada dalam surah Al-Buruj yang fitnah maknanya dia menghalang. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat. Surah Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina. Ayat berapa? 10. Ayat 10. Kemudian innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harikan. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang fatanu daripada fitnah. Apa makna? Menghalang. Orang-orang yang menghalang orang beriman, lelaki dan perempuan daripada beriman, maka bagi mereka azab yang pedih. Siapa ni? Kisah raja yang zalim yang membakar orang beriman dalam parit yang besar. Ini contoh ayat yang fitnah menunjukkan makna menghalang. Okey. Kerana menghalang manusia daripada kebenaran, wabtigha'a, dan kerana mencari tafsiran ikut kehendak mereka. Okey. Kalau dalam konteks kita sekarang, ada tak ayat yang ayat tu mungkin boleh masuk dalam kategori mutasyabihat, dan ada orang yang ada penyakit dalam hati, dia guna ayat untuk menimbulkan keraguan orang Islam kepada Al-Quran. Contoh la ikraha fiddin. Biasa dia tafsir apa dia? Orang yang liberal ni. Dia terjemah apa? Tidak boleh paksa seseorang dalam agama. Ayat tu maksud tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tapi dia pusing makna, dia kata apa? Kalau dah masuk Islam pun tak boleh nak paksa. Mak bapak tak boleh nak paksa anak tutup aurat. Pihak kerajaan tak boleh nak paksa tinggalkan benda haram. Itu antara ayat yang mungkin masuk dalam mutasyabihat, dan orang yang ada kesesatan dalam hati gunakan ayat itu untuk apa? Menimbulkan kekeliruan dan menghalang orang daripada beriman. Okey, kemudian wama ya'lamu, dan tidak mengetahui ta'wilahu, tafsirannya.
tafsirannya illa kecuali Allah. Tafsiran apa ni? Ada ulama mengatakan tidak ada yang tahu tafsir kecuali Allah. Tafsir apa ni? Ayat mutasyabihat tu, ayat sifat, iaitu yang mengetahui bentuk kaifiah sifat Allah hanya Allah je. Ulama tak tahu. Lepas tu kata Imam Malik apa tadi? Makna istiwa maklum, tapi kaifiah dia, bentuk dia, cara dia tak masuk akal, tak boleh difikir oleh akal. Sebab apa? Hanya Allah saja yang tahu. Itu kita serah pada Allah. Okey, warasikhuna. Rasikh apa dia? Dan orang-orang yang rasikhun ni orang yang mantap ilmunya ataupun dalam ilmunya. Dalam orang yang mendalam fil ilmi, dalam ilmu. Okey, ayat ni macam ni ya. Dia ada dua bacaan. Kalau kita baca wama ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti. Mana tidak ada yang tahu tafsiran ayat mutasyabihat ataupun pasal kaifiat tu kecuali Allah, berhenti. Lepas tu mula ayat baru. Warasikhuna, cerita baru. Okey. Tapi kalau kita baca sambung, maknanya dia berubah. Kita baca wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Maknanya dia berubah. Apa dia? Tidak ada yang mengetahui tafsiran ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun ayat sifat kecuali Allah dan orang yang mendalam dalam ilmu. Dua-dua bacaan betul. Okey. Okey, kita berhenti sini, kita ambil pendapat yang mengatakan warasikhun, ayat yang baru. Okey, orang-orang yang mendalam dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna, kami dengannya. Kami beriman dengannya, kullun. Dengannya tu balik pada apa? Mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Kami beriman je. Kemudian kullun. Kenapa kami beriman? Semuanya min, dari sisi Rabbina, Tuhan kami. Kenapa kami beriman semua? Yang muhkamat, yang mutasyabihat. Kenapa kami semua beriman? Sebab semuanya daripada Tuhan kami. Bila kami beriman pada Tuhan, apa saja datang daripada Allah, kewajipan kami beriman. Bila kami beriman sebahagian sahaja, makna kami tak beriman dengan Tuhan. Kan? Ada lagi ayat tertinggal ke? Tak ada dah. Nanti tengok beza tulisan. Okey. Jadi kalau orang yang ada penyakit dalam hati, dia jumpa ayat mutasyabihat, dia gunakan untuk apa? Serang Islam, kan? Menimbulkan keraguan. Adapun orang ar-rasikhuna fil ilmi, bila jumpa ayat mutasyabihat, dia kata apa? Kami beriman, sama je muhkamat dengan mutasyabihat sama, sebab datang daripada Tuhan yang sama. Dan mereka kembalikan yang mutasyabihat tu, mereka kembalikan kepada muhkamat. Sebab muhkamat ummu. Sebagai contoh, ayat sifat kan, tangan ke, tangan Allah ke, wajah Allah, mutasyabihat. Maka orang ar-rasikhun, dia kembalikan ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Apa dia? Ayat muhkamat, laisa kamislihi syai'un.
Allah kata tangan, kita pun kata tangan. Orang tuduh kita pula. Mana boleh kita kata Allah ada tangan sama dengan manusia? Kita pun dah ragu-ragukan. Kewajipan kita apa dia? Kembalikan mutasyabihat kepada muhkamat. Apa dia muhkamat ni? Ayat ni muhkamat, clear. Kami kata Allah ada tangan sebab Allah sendiri kata. Yang kamu kata Allah menyerupai Allah, kami pun balik pada ayat ni. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Boleh? Okey, wa ma yazakkaru, dan tidak ada yazakkaru yang saya nak sebut pendapat yang mengatakan sifat-sifat Allah, istiwa ke, tangan ke, kudrah ke, semua itu adalah pendapat semua para sahabat, pendapat semua para tabi'in, pendapat semua para tabi'in dan pendapat semua imam 4 mazhab dan pendapat Imam Bukhari. Ada pun yang mentakwilkan ayat sifat Allah yang datang kemudian. Sebab itulah bila akidah dia tak ambil akidah Imam Syafi'i. Sebab akidah Imam Syafi'i tak menakwilkan. Boleh faham? Okey, tidak ada yang yazakkaru dan tidak ada yang yazakkaru apa dia? Mengambil pengajaran illa kecuali ulul albab. Apa dia ulul albab? Albab ni jamak kepada lubun. Lubun. Lubun makna dia aklun. Kalau satu lubun, kalau jamak, kalau plural albab. Jadi ulul albab orang-orang yang mempunyai akal. Apa maksud ayat ni? Orang-orang berakal. Apa maksud hujung ayat ni? Ataupun apa pengajaran dia? Orang-orang berakal tak takwil ayat-ayat mutasyabihat. Maknanya semua ayat-ayat Allah hanya orang yang berakal waras saja boleh ambil pengajaran. Dan sebaliknya, siapa yang baca Quran, apa pengajaran? Tak ada, tak berakal tu. Lagi kurang pengajaran diambil daripada Quran, lagi kurang akalnya. Lagi banyak pengajaran diambil daripada Quran, lagi dia waras. Boleh? Jadi nak tahu orang tu berakal ataupun tak, IQ dia tinggi ataupun tak, cek apa? Bagi ayat Quran tengok. Faham? Faham apa pengajarannya? Tak boleh jawab. Awak ni ada masalah pada akal. Boleh? Okey. Lepas tu, Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzi', janganlah engkau tuzi' apa dia? Dia sama zerul, daripada perkataan zerul. Jangan engkau sesat ataupun selewengkan. Jangan engkau sesatkan. Sesat apa dia? Qulubana, hati-hati kami. Ba'da is, setelah is, ketika engkau telah beri petunjuk kepada kami. Ya, dia ada itana ni ada 3 perkataan tau. Kan, satu hada, yang kedua ta, yang ketiga nah. Sebab tu bila terjemah tak muat. Okey. Ini doa siapa ni?
ar-rasikhuna fil ilmi. Jadi Allah nak bagi tahu antara doa terbaik yang patut dibaca ialah Rabbana la tuzigh qulubana. Siapa yang tak baca doa ni memang dia tidak rasikhuna fil ilmi. Daripada kecil sampai ketua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena baca doa ni. Kenapa dia minta jangan selewengkan hati kami? Kalau seleweng jadi macam tasrah. Kan jumpa je ayat mutasyabihat, takwil. Itu orang yang diselewengkan hatinya. Kemudian yang dia minta apa dah? Jangan seleweng. Dia tak kata jangan selewengkan kami, tapi jangan seleweng. Kenapa hati? Sebab kalau hati dah seleweng, rupa zahir cantik macam mana pun sesat. Yang Allah nilai ialah hati kan. Sebab orang munafik zahirnya cantik tak? Amalan orang munafik dengan amalan kita mana lebih baik? Orang munafik kenapa? Dia solat, imam dia Nabi Muhammad. Kita Pakcik Muhammad je. Lepas tu dia pergi berjihad bersama Nabi kan. Tapi hati mereka ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi yang paling penting kita jaga ialah hati. Banyak antara masa yang kita habiskan, duit yang kita habiskan untuk jaga fizikal dengan jaga hati, yang mana lebih banyak? Itu tak berakal, bukan ulul albab. Bukan ulul albab. Duduk depan cermin setengah jam, tengok hati ke tengok muka? Okey. Dia kata rasikhun kata apa? Jangan sesatkan kami. Ini dah rasikhun. Dah ilmu dah mendalam. Imam pun mendalam. Kenapa minta doa ni lagi? Logiknya apa? Logik yang minta doa ni siapa ni? Ni yang ada zaighun. Betul? Rasikhun tak ada zaighun. Kenapa minta? Menunjukkan apa? Iman tu turun naik. Kadang-kadang kamu dah mantap ilmu, tapi satu masa terjebak juga. Kadang-kadang terkesan. Dan setelah engkau memberi hidayat pada kami. Mana rasikhun dah dapat hidayat. Tapi minta lagi supaya jangan sesatkan. Sebab Nabi selalu baca doa apa tu? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Jadi orang macam Nabi pun baca. Nabi ni tetap tak iman ataupun goyah juga. Jadi kalau dah tetap iman macam Rasulullah pun baca, orang macam kita lagi kena baca. Bila isteri Rasulullah bertanya, kenapa engkau asyik baca doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika? Apa jawapan Rasulullah? Kenapa Nabi baca doa ni? Kita kalau kita tahu jawapan Nabi, kita rasa memang tak patutlah kalau aku tak baca. Sebab Nabi kata hati manusia berada antara dua jari Allah. Hadis dua jari. Yang tuduh saya kata Allah ada jari pula, saya baca hadis. Jadi Nabi kata hati manusia berada di antara dua jari Allah dan Allah boleh pusing je. Mudah tak kita nak pusing kalau benda kunci ke tuduh makan ni duduk kat jari? Mudah tak? Mudah je. Maka tak ada jaminan iman kita akan terus istiqamah. Okey. Mungkin timbul soalan. Kenapa ar-rasikhun sebut kami dah dapat hidayat? Bukankah itu riak? Jangan kau sesatkan kami setelah kami dah dapat hidayat. Bukankah itu riak? Kenapa nak cerita? Boleh tak kita cerita, ya Allah, bagilah aku bangun malam besok sebagaimana aku dah bangun malam-malam yang lepas. Boleh tak sebut macam tu? Tak boleh ke tak boleh? Bolehlah ni, boleh. Iz hadaitana, lebih pada bangun malam. Jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau telah bagi hidayat pada aku. Mana dia mengaku tak dia telah dapat hidayat? Ada masuk tak dalam bab riak ke ataupun syok sendiri ke? Tak.
Kalau tak, masuk dalam bab apa? Syukur. Satu lagi. Ini doa ni. Satu lagi. Tawassul. Tawassul ni banyak jenis. Kadang-kadang tawassul dengan nama Allah. Kadang-kadang tawassul dengan iman dan amal kita. Jadi aku dah beriman, aku dah dapat hidayah, maka dengan hidayah ini tolonglah jangan sesat aku. Itu tawassul dengan iman dan hidayah kita. Okey, kemudian wahab. Dan hab apa dia? Beri. Daripada perkataan apa? Wahaba. Ini waw ni bukan huruf asal. Waw ni dan. Huruf asal dia wahaba, tapi bila jadi fi'il amar jadi hab je. Hab. Dan berilah. Lana, kepada kami. Apa makna beri? Dalam bahasa Arab apa makna? Ialah apa maksud kurniakan? Dia ada maksud tu. Sebab tu salah satu nama Allah apa dia? Salah satu nama Al-Wahhab. Jadi Al-Wahhab daripada perkataan wahabah, makna dia memberi tanpa imbuhan. Kalau kita bagi sesuatu pada orang dengan harap dia balas, itu bukan wahab. Itu apa tu? Tak tahulah, terhutang budi kot. Bila kita bagi tak mengharapkan apa-apa, itu boleh dikatakan, ialah ada satu istilah orang yang bila nak matikan, ya ada wasiat namanya, ada lagi hibah. Hibah tu daripada wahab lah. Hibah makna kita beri tanpa mengharapkan balasan. Aku bagi rumah, okey, saya kena bayar berapa? Tak ada. Ada satu masa saya kena bagi apa-apa? Tak ada. Semua tak ada. Itu nama hibah. Kalau mengharapkan balasan, bukan hibah. Aku bagi rumah ni, lepas tu bila aku susah, kamu bagi aku pula. Itu bukan hibah. Okey, bagilah kepada kami min ladunka, dari sisi engkau. Rahmatan. Masa dah habis lah. Kita buat habis ayat ni. Rahmatan. Rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta. Kita dah jumpa banyak kali ni ayat macam ni. Innaka, engkau. Kemudian anta pun makna engkau. Jadi berapa kali engkau? 2. Maksudnya apa tu? Sesungguhnya engkau, hanya engkau. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Okey. Jadi doa ar-rasikhuna fil ilmi apa dah? Pertama dia minta apa? Yang paling mahal. Apa dia? La tuzi' qulubana. Jangan sesatkan hati kami. Setelah engkau bagi petunjuk. Satu. Yang kedua, dia minta apa? Rahmat. Jadi berapa dia minta? 2. Kenapa dia minta dulu jangan sesatkan kami, baru minta rahmat? Mana lebih penting? Minta rahmat dulu, baru minta jangan sesatkan kami. Dapat rahmat, lepas tu kita sesat, so bukan jangan sesat terus. Lepas tu dapat rahmat Allah. Akhirnya dia dapat rahmat. Di dalam bahasa Arab dia panggil apa ni? At-takhliyah qabla tahliyah. Takhliyah ni kosongkan dulu. Yang kotor, yang jahat, buang dulu. Baru boleh masuk yang baik. Sebab tu susunan ni betul. Kalau dia minta rahmat, dalam keadaan hati dia sesat, rahmat tak akan masuk. Ataupun kalau masuk pun keluar balik. Kan? Contoh macam gelas kotor, kita nak masukkan air yang bersih.
Macam mana nak jadikan air itu tetap bersih bila dimasuk dengan gelas yang kotor? Macam mana? Bersihkan kotoran, bersih dulu, buang dulu. Barulah masuk air bersih dan barulah air itu jadi bersih. Kan? Jadi buang dulu kesesatan apa semua, dah bersih, barulah masuk rahmat, barulah mendekat. Okey. Dan bila bersih itu yang paling penting kita minta apa dah? Rahmat. Kan? Rahmat. Sebab itulah doa siapa ni? Ashabul Kahfi. Bila nak masuk gua kan, logiknya dia nak lari daripada musuh. Musuh akan tangkap, akan bunuh kan. Dia nak pergi pula ke gua, perlukan makanan, perlukan perlindungan. Logiknya dia minta apa? Tak minta tempat yang ada kubur, ada benteng kan. Bukan dalam gua. Gua tu pintu pun tak ada. Lepas tu minta lah bekalan, bagi rezeki yang cukup untuk selama berada dalam gua. Tapi semua dia tak minta. Jadi minta ialah rahmat. Kenapa? Sebab bila dapat rahmat Allah, kasihan bela Allah, kasih sayang Allah, yang lain tu jadi kecil je. Bahkan manusia ni nak masuk syurga pun perlukan rahmat Allah. Okey? Jadi kita hafal doa ni dan kita amalkan. Kalau dah hafal, terus baca setiap masa. Kita baca sikit buku doa dan zikir harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, semalam kita baca doa naik kenderaan. Hari ini doa yang ke-29, iaitu doa musafir. Doa musafir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini digabungkan doa naik kenderaan dengan doa musafir. Itu yang awal tu ke doa naik kenderaan. Yang selepas tu doa musafir. Apa dia? Inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, tengok maksud dia. Allah Maha Besar 3 kali, kemudian Maha Suci Tuhan yang memperjalankan kenderaan ini untuk kami, sedangkan sebelum ini kami tidak terdaya menguasainya. Sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Tengok Allah ajar kita, Nabi ajar kita, bila nak musafir, walaupun kita ada cita-cita besar nak pusing satu dunia, tapi kena ingat kita boleh mati bila-bila masa. Dan kita sebenarnya dalam proses untuk kembali kepada Allah. Berapa ramai yang mati dalam perjalanan. Ada orang melancur ke Malaysia daripada Saudi mati. Ada orang Malaysia pergi Mekah mati. Ya Allah, kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami kebaikan dan ketakwaan. Ini kena mintakan. Kadang-kadang orang buat maksiat ketika musafir. Kadang-kadang dalam perjalanan pun buat maksiat. Jadi kita minta dalam sepanjang perjalanan kita kebaikan dan ketakwaan. Dan amalan yang engkau redai. Masuk waktu walaupun musafir kita solat. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami dan pendekkan jaraknya. Ini doa pendek perjalanan ni bukan bismillah baca doa ni. Ni Nabi sebut terang-terang ni, pendekkan jaraknya. Macam mana pendek ni? Yang ni baca doa ni sekali bukan 41 kali. Macam mana pendek ni? Kadang-kadang perjalanan 8 jam, tapi kita tak rasa lama dan penuh dengan kebaikan. Kita berzikir kan, kita tak mengata orang, tak berkhayal dan sebagainya. Tengok-tengok sampai. Kadang-kadang kita penuhkan masa dengan membaca dan merajaah hafazan Quran. Tengok-tengok sampai.
Ya Allah, engkau teman dalam perjalanan dan pengurus bagi ahli keluargaku. Sebab itulah kadang-kadang kita pesan macam-macam bila nak musafir kan. Pesan pada jiran, pesan pada saudara kita, jaga anak kita. Tapi kita tak serah pada Allah. Sebenarnya yang akan menjaga keluarga kita, anak kita yang kita tinggalkan ialah Allah. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada kesulitan dalam perjalanan. Kereta rusak ke dan sebagainya. Pandangan yang menyedihkan. Kadang-kadang mata tu tengok benda yang menyedihkan. Dan kejahatan yang boleh menimpa harta dan ahli keluarga. Kadang-kadang musibah menimpa kita di perjalanan. Kadang-kadang musibah menimpa ahli keluarga yang di rumah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ada orang nak musafir, dia baca, dia solat. Solat sunat musafir. Tapi doa ni tak baca. Solat sunat musafir tidak ada hadis. Nabi tak pernah solat musafir. Tapi Nabi baca doa ni. Jadi kadang-kadang kita terbalik. Yang Nabi tak buat, kita buat. Yang Nabi baca, kita tak baca. Jadi sebenarnya kita ikut sunnah nafsu kita. Ataupun sunnah orang ramai. Yang Nabi solat bila? Bila balik daripada musafir. Bukan bila nak musafir. Okey, satu lagi doa. Doa setelah kembali daripada musafir. Bila balik, sampai baca doa apa? Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Juga hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia kami kembali dengan bertaubat. Mungkin perjalanan kami, musafir kami banyak dosa. Kami tak baca Quran, tak tadabbur Al-Quran 2 minggu. Dan menghambakan diri kepada Tuhan kami mengucapkan puji-pujian. Wallahu a'lam. Kita tengok satu dua soalan. Tak ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, tak apalah. Macam tahu-tahu lah. Dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wan Azman. Saya nak minta penjelasan daripada Ustaz. Ada satu hadis mengatakan bahawa kita membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah kita, iaitu 4 ayat pertama, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Adakah 2 ayat setelahnya la ikraha fiddin dan 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, iaitu amanah Rasul. Dan saya juga ingin tahu surah Al-Imran ini merupakan puncak Al-Quran sama dengan surah Al-Baqarah besarannya. Adakah ayat-ayat yang tertentu yang kita amalkan atau keseluruhan surah Al-Imran? Okey. Soalan pertama, adakah betul hadis yang mengatakan baca 10 ayat daripada surah Baqarah maka akan mengelak kita daripada diganggu oleh syaitan, kan? Antaranya ayat apa? Okey, saya tak pernah jumpa hadis ni. Saya tak pernah jumpa dan tak pernah dengar. Cuma yang pasti ini Ustaz, saya diriwayatkan oleh Ad-Darimi, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Okey, nanti saya cek sebab hadis ni riwayat Darimi ke Ibnu Majah ke belum tentu sahih. Yang pasti sahih kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nanti saya cek. Cuma saya nak beritahu yang sahihnya, hadis yang sahih ialah Nabi kata siapa yang baca surah Al-Baqarah, bukan 10 ayat, satu surah, maka syaitan akan lari daripada rumahnya. Syaitan tak akan datang ke rumahnya.
Itu hadis sahih, tapi bukan 10 ayat. Satu surah Al-Baqarah. Itu sahih. Yang ni nanti saya cek hadisnya. Kemudian yang kedua tu, surah Al-Imran ada hadis mengatakan dia adalah puncak kepada Al-Quran, sama juga dengan surah Al-Baqarah. Adakah kelebihan surah Al-Imran tu ayat tertentu? Maksud hadis itu ialah satu surah. Satu surah, bukan ayat tertentu. Jadi yang terbaiknya kita baca semua surah, Baqarah ke Ali Imran, kita faham, kita amalkan, kita sampaikan. Itulah yang terbaik. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, iqra'u al-Quran. Nabi kata baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nabi tak sebut surah apa, ayat apa. Satu Al-Quran. Dan kemuncaknya, biarlah akhlak kita sama dengan Al-Quran. Sebagaimana akhlak Nabi kita SAW, sampai tahap Nabi itu akhlak Nabi, kalau nak tengok akhlak Nabi, tengok Al-Quran. Kalau nak tengok Al-Quran, tengok pada akhlak Nabi. Iaitu Nabi praktiskan satu demi satu ayat dalam Al-Quran dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, duit royalti dikira pusaka ke? Suami saya ganti share arwah bapanya dalam syarikat. Duit royalti adakah dikira pusaka? Wallahu a'lam. Saya nak kena cek dulu jawapan ni. Royalti mana anugerah daripada siapa? Share pendapatan. Share si mati, kemudian Share syarikat. asalnya milik si mati lah. Share company tu lah. Tapi bila dah mati share tu bagikan apa? Okey, nanti saya cek balik yang jawapan ni. Soalan, bila nak guna Rabbina dan Rabbana dari segi Nahu wa Sarah? Okey. Dia sebenarnya bila kita berdoa wajib sebut Rabbana. Sebab asalnya ada ya kat depan tu. Bila ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya tu dia panggil harfun nida. Selepas harfun nida mesti baris atas. Ya Rasulullah. Ya Rabbana. Jadi Rabbina tak ada. Itu bukan doa. Kalau dalam ayat ni kat mana Rabbina? Ada Rabbina? Tak ada kan? Rabbana la tuzigh, tak ada. Mana? Itu bukan doa. Itu bukan doa. Itu Rabbina bari bawah sebab apa? Sebab selepas inda. Inda dia panggil zaraf. Selepas zaraf mesti bari bawah. Bila bari bawah dia bukan doa. Kalau doa mesti bari atas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi jangan baca Rabbina. Mana dah? Ila Rabbina. Ila Rabbina. Tak, doa ni kalau Rabbana mesti di awal. Kalau Rabbina ke, Rabbuna ke, biasa di tengah ataupun di akhir. Okey. Saya nak tanya, apa hukum kita beli makanan dari non-Muslim tetapi dia halal? Soalan kita bagi makan pada non-Muslim. Kita beli makanan Beli makanan daripada non-Muslim dan makanan tu halal. Maka halal lah. Makanan halal dan kita beli bukan mencuri, halal lah. Yang haramnya kita curi daripada orang Islam. Dan sebab itulah Nabi pernah tak membeli makanan dan barang-barang daripada orang Yahudi? Pernah? Halal. Soalan dia, amalan membaca surah Al-Mulk berjemaah selepas solat Isya, adakah sunnah Nabi? Jawapannya tidak sunnah Nabi. Nabi tak pernah baca apa-apa surah beramai-ramai selepas Isya. Sama ada surah Al-Mulk ke, sejadah ke. Cuma ada hadis yang ulama beza pendapat. Nabi baca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur. Tapi berseorangan, bukan berjemaah. Wallahu a'lam. Okey. Dah. Dan kita nak baca doa kepada orang yang bagi makan malam ni. Malam besok belum ada lagi. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Jadi orang bagi makan ni dia dapat yang lebih mahal daripada makanan yang dibagi. Apa dia? Pertama kita doa dia dapat keberkatan.
pada rezekinya. Yang kedua, kita minta Allah ampunkan dosa dia. Yang ketiga, kita minta Allah rahmati dia. Dan kita tak tahu pula siapa lagi besar pahala. Sebab orang beriman al-abrar bila bagi makan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin apa-apa saja balasan walaupun ucapan terima kasih. Wallahu alam. Kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم